Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik kakak anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi seperti biasa saya ingin mengulaskan sedikit berkenaan dengan beberapa kenyataan berkaitan dengan tuntutan pengeluaran KWSP, yang mana semalam kita telah pun disajikan lagi dengan satu kenyataan daripada seorang profesor pensyarah di sebuah institusi pendidikan tempatan. Saya pun tak pasti di mana, saya malah nak buka balik kenyataan tersebut, yang mana beliau telah menyatakan bahawa secara tajuknya lah, duit KWSP penting, kita tak tahu apa akan jadi bila bersara. Yang mana daripada kenyataan ini beliau mengulas keperluan ataupun kepentingan duit KWSP ini, ianya secara keseluruhan adalah seperti apa yang kita boleh lihat pada bukan beberapa minggu yang lepas, malah beberapa tahun yang lepas. Alasan-alasan yang diberikan, kenyataan-kenyataan yang diberikan adalah sama dan ianya ada logik. Saya tak boleh nak menafikan perkara tersebut ada logiknya. Tetapi saya ada persoalan di sini. Yang pertama sekali, kerana kenyataan-kenyataan ini dia adalah memfokuskan kepada tuntutan KWSP yang kita boleh katakan secara menyeluruh, ataupun for all, 10,000, 50,000 dan sebagainya. Dan saya terfikir sehingga ke setakat ini, setiap kali ada kenyataan daripada pensyarah, pakar ekonomi ataupun menteri kalau ada dan sebagainya, kenapa tidak ada sebarang jawapan balas ataupun satu penjelasan yang lebih orang kata untuk counter bukan counter, lebih macam counter attack lah macam tu, daripada NGO yang membawakan suara-suara berkenaan dengan tuntutan untuk pengeluaran for all, sama ada 10,000, 50,000 ataupun sebagainya. Saya melihat sejak daripada sebarang kenyataan media yang dikeluarkan oleh pensyarah, pakar dan sebagainya, hanya jawapan daripada pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, yang mana PGR ni memperjuangkan pengeluaran secara bersasar. Mekanisme tidak sama, tapi adalah matlamat adalah yang sama. Jadi saya melihat hanya PGR melalui saudara Azmi Bugis ataupun saudara Farhan, setiausaha PGR sendiri yang akan mengeluarkan kenyataan. Tetapi sudah tentulah ianya bukan memfokuskan kepada apa yang mereka tuntut. Tuntutan mereka adalah sedikit berbeza kerana mereka menuntut untuk pengeluaran secara bersasar bagi 4 kategori yang telah pun mereka nyatakan sebelum-sebelum ini. Jadi saya pun tertanya-tanya sehingga hari ini, bagaimana pula dengan NGO yang lain, terutama sekali NGO yang telah pun berjaya untuk triggerkan isu KWSP ini, sehingga hampir setiap hari ada saja kenyataan daripada sama ada kementerian, daripada KWSP ataupun daripada pakar-pakar ekonomi berkenaan dengan isu ini. Tetapi kenapa tidak ada sebarang kenyataan balas? Saya bukannya nak mengondem, tetapi pentingnya di sini untuk ada satu kenyataan balas bagi setiap alasan ataupun ketidakbolehan yang telah dinyatakan oleh mereka ini, untuk kita orang kata menunjukkan kepada mereka kenapa perkara ini dituntut, kenapa perkara ini harus dilaksanakan dan kenapa ianya perlu dilaksanakan dalam masa yang segera. Membiarkan perkara ini orang kata di attack, pada saya ianya ibarat diserang oleh pihak-pihak pakar, pihak kerajaan dan sebagainya, membuatkan tuntutan ini menjadi lemah. Okey, walaupun kita tahu mungkin tuntutan ini agak sukar untuk dilakukan, tetapi saya mengharapkan pihak-pihak NGO yang membawa idea-idea berkenaan dengan tuntutan ini agar bangkit dan menyuarakan pandangan anda ataupun jawapan balas anda bagi setiap kenyataan yang telah pun dikeluarkan. Dan berbalik kepada apa yang dinyatakan oleh pensyarah inilah, berkenaan dengan kita tidak tahu apa yang akan terjadi apabila kita bersara ataupun apabila kita sampai kepada usia persaraan, yang mana dia telah menyatakan berkenaan dengan keperluan untuk kegunaan harian, untuk kesihatan dan juga sebagainya. Itu adalah perkara yang betul.
Tetapi di sini saya akan kaitkan isu ini ataupun saya bersetuju dengan pandangan ini, yang mana sebenarnya dalam banyak-banyak tuntutan, kita ada tuntutan yang awal itu untuk pengeluaran secara bersasar. Contohnya ia memfokuskan kepada, kalau kategori pertama ya, setelah dikemaskan oleh PJR semula, suri rumah ataupun ibu tunggal yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak lagi aktif mencarum, yang mana mereka meminta untuk dikeluarkan kesemua wang simpanan persaraan mereka. Jadi mereka ini tidak bekerja, tidak ada caruman, dan mereka ini telah pun orang kata bersara lebih awal. Pada kerajaan KWSP, mereka menetapkan umur 55 tahun sebagai usia persaraan, yang mana pencarum boleh mengeluarkan kesemua wang caruman mereka pada usia 55 tahun. Tetapi realitinya di luar sana, rakyat, mereka ada yang bersara pada umur 40 tahun, ada yang bersara pada umur 45 tahun, dan juga peringkat-peringkat umur tertentu. Mereka ini sama ada bersara secara sukarela ataupun dibersarakan, diberhentikan maksudnya, ataupun yang terpaksa untuk bersara, dan kebanyakannya adalah berpunca daripada pandemik COVID-19 dan juga kesan-kesan daripada PKP. Jadi apabila mereka ini sudah pun mencapai usia persaraan mereka 40 tahun, 42 tahun, 45 tahun, 49 tahun sebagai contoh, permasalahan yang telah dinyatakan oleh pakar ini, keperluan mereka untuk menggunakan apabila mencapai usia persaraan 55 tahun untuk kegunaan harian, untuk kegunaan kesihatan dan sebagainya, perubatan dan juga perkara-perkara yang lain, mereka ini telah pun mengalaminya sekarang. Jadi sebab itulah mereka ini membuat aduan kepada pihak PJR untuk menuntut pengeluaran KWSP mereka, kerana mereka ini secara generalnya telah pun bersara, dan kemungkinan besar ramai juga daripada golongan suri rumah ataupun ibu tunggal ataupun golongan yang dah berhenti kerja dan tidak ada caruman dalam kategori kedua ni, yang tidak boleh kembali semula ke dalam orang kata bidang pekerjaan disebabkan pelbagai kekangan, dan malas dan nak ulas kekangan kesihatan, terpaksa menjaga anak di rumah, faktor macam-macam. Ada yang terpaksa menjaga ahli keluarga OKU, dan perkara-perkara ini menghalang mereka daripada kembali semula untuk bekerja. Jadi sebab itu diadakan salah satunya tuntutan untuk pengeluaran secara bersasar. Mereka ini apabila mereka telah pun diberhentikan ataupun mengambil keputusan untuk berhenti dan sebagainya, mereka sudah tidak ada sumber keuangan, dan bukan semuanya yang apabila berhenti ataupun diberhentikan, mereka ini telah tamat hutang-hutang mereka. Kadang-kadang hutang ini terpaksa ditanggung oleh pasangan, terpaksa ditanggung oleh mak dan ayah, ibu bapa, ada juga yang terpaksa ditanggung oleh adik-beradik. Jadi di sinilah kewajaran kenapa mereka ini menuntut untuk pengeluaran secara bersasar dibenarkan. Dan seperti biasa, ini adalah untuk kali ketiga, kali keempat bukan macam tu, sehingga ke hari ini, walaupun banyak kenyataan telah dikeluarkan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat melalui Saudara Azmi Bugis ataupun Saudara Farhan berkenaan dengan tuntutan pengeluaran secara bersasar, saya tidak melihat sebarang pun kenyataan balas berkenaan dengan tuntutan ini. Dan perkara yang paling menarik pada saya adalah tidak ada satu pihak pun yang berani untuk menafikan bahawa pengeluaran secara bersasar ini adalah wajar untuk dilaksanakan. Tidak ada seorang pun setakat ini yang berani mengeluarkan bahawa tak boleh secara bersasar. Dah kalau dia orang pilih untuk berhenti umur 40 tahun jadi suri rumah, biarlah dia tak boleh cakap macam tu. Tidak ada sebarang kenyataan pun sehingga setakat ini berkenaan dengan tuntutan ini. Nampaknya mereka ini sama ada berhati-hati, tidak berani mengulas, ataupun mungkin tidak diberikan peluang ataupun ruang untuk mengulas berkenaan dengan isu secara bersasar ini. Hanya sekali saja seingat saya di dalam silsilah bersama Sinar Harian, yang mana Profesor berkenaan telah pun menyatakan secara logiknya tidak wajar ataupun tidak boleh dilakukan, tetapi mengikut hati beliau wajar untuk dibenarkan secara bersasar. Macam mana dia kata bersasar? Untuk mereka yang dah terhimpit dengan hutang, yang dah diberhentikan kerja, seperti inilah golongan suri rumah, ibu tunggal, ataupun mereka yang dah tak aktif mencarum. Itu saja yang dia berani iakan pun, itu pun secara sedikit dan juga secara umum. Selain daripada itu, tidak ada sebarang pihak pun yang berani untuk menafikan tuntutan secara bersasar ini. Saya tidak orang kata nak terlalu pro kepada mana-mana tuntutan dan sebagainya, tetapi apa yang saya ulaskan ini adalah pada pandangan saya. Saya nak daripada NGO lain ini ada jawapan.
ada jawapan yang kata menentang semula ataupun memberikan semula alasan kenapa ianya perlu dilaksanakan. Sebab banyak pakar kata tak boleh. Dan juga saya nak daripada pakar pula, dan anda menentang pengeluaran ini secara for all, kan, kenapa anda tidak boleh memberikan sebarang jawapan berkenaan dengan bersasar? Saya nak ada dua jawapan terhadap perkara ini, dan kalau kata ada jawapan yang bernas terhadap dua-dua ini, barulah macam kita semua akan puas hati. Jadi itu sebenarnya yang kita nak dengar, nak tunggu, dan sudah tentulah kita harapkan pengeluaran ini akan berjaya dalam masa yang segera. Jadi apa-apa pun sama-sama kita nantikan jika ada sebarang perkembangan terbaru berkaitan dengan isu ini. Okey, itu saja sedikit perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, Facebook saya Firdaus Selamat Channel, TikTok saya Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.